semua maklum, kebelakangan ini banyak manusia seluruh dunia mereka bercakap tentang hari kiamat. Daripada Jepun, Amerika, Afrika, mereka bercakap tentang masalah tibanya hari kiamat. Sebenarnya kiamat ini tak diberitahu kepada siapa pun, kepada malaikat-malaikat muqarrabin, tidak juga kepada nabi-nabi yang hampir dengan dia. Kiamat adalah satu rahasia yang amat rahasia. Allah tak beritahu kepada siapa pun. Cuma Nabi kita pun beritahu tentang ciri-ciri hampir tiba kiamat, itu saja. Jadi kalau mereka menetapkan hari tarikh yang itu semuanya itu mengagut belakang, tidak diberitahu pada siapa pun bila masa nak tiba kiamat. Ciri-ciri hampir adalah gitu. Sebab itu alhamdulillah kita semenjak beberapa bulan lalu kita masih lagi dalam surah Al-Qiyamah, hari yang pasti tiba. Sebab itu ayat yang pertama, yang kedua itu Allah bersumpah dengan hari kiamat. Seperti mana kita dah telah maklum, ayat 1 dan 2 dalam surah Al-Qiyamah itu Allah memulakan dengan bersumpah. Allah mula surah Al-Qiyamah ini dengan bersumpah. Dia kata, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Ayat pertama dan kedua itu telah lepas 2 bulan 3 bulan lalu barangkali. Allah memulakan dengan bersumpah yang hari pasti tiba, hari yang pasti nak dijatuh hukum ke atas hamba-hamba dia. Hari itu kena ambil natijah, kita buat kerja sini lepas belaka. Buat betul pun lepas, buat tak betul pun lepas. Kalau tak buat langsung pun lepas juga. Hari nak bicarakan manusia. Sebab itu Allah bersumpah, kata dia, la uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat, hari yang pasti tiba. Hari yang Allah ganti bumi dengan bumi lain, langit dengan langit lain, bulan, bintang, planet-planet semua dia ambil date expiry, tarikh tamat. Setiap makhluk yang Allah cipta itu mesti kena ada tarikh tamatnya. Yang kekal hanya Allah. Hal lain itu semua dia ada tarikh tamatnya. Kita dah baca dah ayat-ayat semuanya itu. Dan dia bersumpah kali yang kedua pula, ayat 2 itu, wala uqsimu bin nafsil lawamah, aku bersumpah setiap jiwa manusia, setiap orang amat menyesali diri masing-masing pada hari kiamat itu nanti. Semua itu Allah bersumpah, sungguh semua manusia di hari kiamat itu akan menyesali diri masing-masing. Sekarang ini kita tak ada menyesal lah. Okay? Di hari kiamat itulah apabila tengok hari ini menyesal, kita orang ahli masjid, kita ahli Quran, kita ahli ibadat ni pun menyesal juga. Menyesal kenapa buat amal sikit, kenapa buat sedekah sikit, kenapa buat khairat sikit, kenapa buat bajikan sikit, menyesal belaka. Kalau menyesal yang kedua pula, menyesal kenapa dia tak buat amal, kenapa dia buat jahat, kenapa dia buat keburukan di dunia. Semuanya itu pergi ke akhirat amat menyesal diri masing-masing. Semua itu dalil-dalil kita sudah baca. Kita sudah baca belaka dah. Filem ni kita kena tayang jugalah, sebab filem akhirat. Filem dunia ni kita tak tayang begitu, boleh nampak. Kita boleh guess, kita boleh apa ni, agak-agak.
Akhirat tak nampak filem ni, kena tayang filem alam yang keempat nanti. Ni alam yang ketiga. Kita duduk sekarang ni alam dunia ni mana alam yang ketiga. Selangkah lagi pergi pula pada alam yang keempat, alam barzakh. Apa benda pula situ? 2 langkah lagi pula pergi pula alam akhirat, namanya kiamat. Alam akhirat, alam akhir. Perjalanan kita itu kat sini ni transit baru, bukan perjalanan dah sampai pada matlamat kita dah lagi. Belum. Akhirat akhir perjalanan kita situ. Boleh tahu jaya tak jaya. Sebab itu Allah bersumpah tu, aku bersumpah dengan setiap jiwa, setiap diri manusia amat menyesali diri masing-masing. Menyesal kenapa buat amal sikit, kenapa buat khairat sikit, kenapa semua itu yang Allah janji nak beri kepada hamba-hamba Dia yang percaya. Okey. Baik. Maka pada malam ini kita tak perlu ulang pada tu. Cumanya flashback sikit saja. Kita tengok ayat 16 pula. 16, 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ayat ini Allah larang baginda Rasulullah SAW. Larang jangan kamu gerakkan lidah kamu ketika Jibril mari dia mengajar dia nak tiru bacaan Jibril. Jibril itu guru Nabi. Jibril lah turun mari perlantikan dia daripada Allah. Jibril mari dia turun ayat sehari apa ni, 1 ayat 10 ayat 1 surah. Begitulah dia baca, dia mengajar dia sehingga dia tu pandai belaka dia. Kita maklum dia tak pandai menulis, dia tak pandai baca, ummi, an-nabiyil ummi. Akan tetapi apabila Jibril turun mari dia mengajar dia tu, dia seronok sangat dengar. Maka dia ikut bacaan Jibril. Allah larang. Ingat tu, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu nak baca Quran tu untuk nak lekas pandai, untuk nak cepat pandai, untuk nak menguasai bacaan. Allah larang. Suruh beri fokus kepada guru mari dia mengajar. Itu kaedah tu. Kita beri fokus tumpuan kepada guru mari dia mengajar itu. Jangan kita gerak lidah kita. Tengah berhati baik-baik. Sebab dia ada 3 alat yang penting dalam tubuh badan kita ni. Kalau tak guna betul-betul 3 alat ni, maka orang itu disifat oleh Allah lebih teruk daripada binatang lagi. 3 alat. Yang pertama ni, telinga, mata, hati. 3 alat. Telinga, mata, hati. Sebab tu kena beri fokus kepada pemikiran kita mari semuanya itu kepada ajaran yang Jibril mari dia mengajar Nabi. Dia tak ada lulusan mana, sekolah mana, baca pun tak pandai, menulis pun tak pandai. Tetapi apabila Jibril mari dia mengajar dia setiap hari itu, lidah dia gerak nak baca lah, nak ikut bacaan Jibril. Maka Allah tegur, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Quran, nak lekas pandai, nak lekas menguasai ilmu Quran dan sebagainya. Ayat tadi tu, ayat 16 tu sama
kita rujukkan dalam ayat lain dalam surah Taha. Surah Taha, surah yang ke-20, ayat 114. Surah yang ke-20 Taha, ayat 114. Fata'ala Allahul Malikul Haq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu wa qul rabbi zidni ilma. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maka maha tinggi Allah. Kita pun kenal dah semenjak tadi kali kata Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Maksud situlah tu. Allah Ta'ala dalam Quran kata Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah Ta'ala maha tinggi. Allah Ta'ala itu, siapa dia Allah Ta'ala itu? Al-Malikul Haq, raja yang sebenar-benar raja. Itulah raja yang sungguh-sungguh raja. Raja dunia, raja juga, tapi raja tak sebenar. Raja England, raja mana-mana raja lah, Arab Saudi, raja Namrud, raja Fir'aun, raja mana-mana raja bukan sebenar. Yang raja yang sebenar itu Allah Al-Malikul Haq. Raja apa raja dunia ni? Raja gambaran. Gambaran kepada raja yang sebenar-benar raja Allah. Sebab itu raja dunia ni berkuasa. Kalau kita kata rakyat Thailand dihukum oleh mahkamah penjara seumur hidup, raja kata sepatah saja, lepas kata lepas. Kalau dihukum gantung, raja kata lepas. Itu raja dunia, bukan raja sebenar. Raja gambaran kepada raja yang sebenar-benar raja Allah. Kalau gitu raja yang sebenar itu Fata'ala Allahul Malikul Haq. Dialah raja sebenar-benar itu yang bersifat dengan Maha Agung, Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Kasihani kepada hamba-hamba-Nya. Buat salah macam mana salah pun sepatutnya kita kena penjara. Sama ada penjara seumur hidup ataupun lain. Tetapi dia tu Maha Pengampun, dia tu Maha Penyayang, raja yang sebenar-benar itu. Kita minta maaf. Minta maaf saja dengan arti kata ikhlas, yang sungguh daripada hati, yang ikhlas, menyesal atas segala perbuatan kita, melanggar perintah dia selama 40 tahun makan minum rezeki dia lawan dia, selama 40 tahun makan minum rezeki dia neraka dia, minta maaf. Itu raja yang sebenar-benar diampun. Itu raja yang sebenar-benar. Boleh faham tak? Sebab itu benar raja Fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah Ta'ala itu raja, dia tegur duta dia. Semua duta dia ada 124,000 orang. Semenjak adanya manusia sampaikan last ambassador of Allah, iaitu Muhammad SAW, duta dia yang paling tinggi sekali kena tegur. Banyak tegur, kadang-kadang menangis. Tegur. Itu semulia-mulia makhluk, setinggi-tinggi derajat manusia, sesuci-suci manusia ditegur. Sudah? Kata apa tegur dia? Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyu. Jangan tegur, banyak tegur Al-Quran ni, sehingga kita boleh bijak. Satu hari nanti mungkin tajuk yang sangat dalam. Kemungkinan setengah-setengah orang yang mengatakan dia bukan maksum, Muhammad bukan maksum, sebab banyaknya Allah tegur dia.
tegur itu, tegur ini banyak. Maknanya seolah-olah dia berdosa. Semua tu kita boleh bincang dalam